Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita membaca kitab Minhajul Abidin, masih lagi membicarakan persoalan tentang hati. Kita sampai ke surat 272, asal yang kelima, hati menjadi pusat tumpuan utama. Sesungguhnya saya perhatikan keadaan hati itu, maka saya dapati baginya ada 5 keadaan yang tiada bagi yang lainnya daripada anggota anak-anak Adam. Baik, kita masih lagi membicarakan tentang persoalan hati. Hati adalah khazanah yang paling besar sekali nak dibandingkan dengan anggota-anggota yang lain. Daripada hati, kata pengarang kitab Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa ada 5 keadaan, ada 5 situasi yang berlaku terhadap hati kita. Pertama, sesungguhnya musuh, yakni syaitan, menuju kepadanya, menghadapinya dan sentiasa ada bersamanya. Maka sesungguhnya syaitan itu menduduki hati anak Adam. Maka hati itu merupakan tempat turun ilham dan was-was, yang kedua-duanya selama-lamanya mengetuk pintu hati dengan 2 seruan yang berlainan, iaitu seruan malaikat dan seruan syaitan. Baik, apa keadaan hati yang pertama? Keadaan hati yang pertama ialah tempat tujuan, tempat tujuan syaitan. Disitulah syaitan menuju, disitulah syaitan menghadapinya, dan disitulah syaitan ada bersama dengan dia. Sebab itu kalau syaitan dah menetap di situ, dah bermastautin di situ, maka kita selalu dengar ayat yang berbunyi fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Orang Melayu tambah lagi, dia jadi orang yang busuk hati, orang yang sakit hati, orang yang jahat hati, orang yang tak ada hati perut. Kita sebut fi qulubihim marad. Orang Melayu dia tambah penyakit busuk hati perut. Marad itu penyakit. Pasal apa? Yang busuk hati, iri hati, dendam hati. Pasal apa? Tu dia sebut awal-awal sekali, tempat syaitan bersarang di situ. Tempat syaitan bersarang. Syaitan buat kerja, syaitan duk proses di situ tempatnya. Apa dia buat? Kalau malaikat, dia bujuk kita dengan ilham. Kalau syaitan, dia bujuk kita dengan was-was. 2 tempat ni sasaran. Malaikat pun datang, syaitan pun sampai. Siapa yang ikut seruan malaikat, nama dia ilham tadi ni, selamat. Tapi siapa yang gatal pergi ikut syaitan, binasalah hidupnya. Jadi tuan-tuan, yang perlu dijaga sangat hati. Tapi sayang, yang manusia duk jaga zahir. Manusia suka jaga luaran, dia suka jaga muka, dia suka jaga kulit, dia suka jaga perut, dia suka jaga badan.
Yang tu siang malam dia duk latih macam mana nak bagi six pack. Siang malam masuk gym 3 jam 4 jam nak bagi badan ketul-ketul, sendor macam kala jengking. 4 jam jogging sanggup. Suruh pakai face mask pun face mask lah, janji jogging. Orang kata tak payah pakai, kita cukup nafas. Tak, dia nak sihat, nak badan yang cantik. Ada yang makan diet, ada yang tak makan. Ada yang makan paksa muntah balik. Pasal apa? Pasal nak dapatkan bentuk badan yang diidam-idamkan. Tuan-tuan, yang tu Allah tak tengok. Kita duduk dalam masjid ni Allah tak tengok yang tu gemuk ke, kurus ke, hitam ke, putih ke, boroi ke, six pack ke. Tuhan bukan tengok. Yang Tuhan tengok hati. Masa ni lah syaitan datang kat kita ni. Syaitan datang, dia kacau hati kita. Hati dia duduk kacau. Kamu dengar kuliah jangan lama sangat. Kalau dia pukul 8 dia tak berhenti balik. Pergi tengok berita. Setan. Masa ni setan duk kacau hati. Hari tu kata sakit. Ada pula. Bila masa dia sakit? Setan duk kacau. Mai malaikat pula. InsyaAllah dapat pahala. Duduk lama-lama pun ngaji pun dapat pahala. Tuntun ilmu dapat pahala jihad. Pahala besar. Malaikat kata duduk elok-elok, jaga hati elok-elok. Syaitan pun bisik sama. Begitulah hati tuan-tuan, tak pernah berehat. Bila hati ni boleh berhenti daripada was-was dengan ilham? Bila dia berhenti? Bila dia mati. Bila kita mati, habis. Sebelum kita mati ni tuan-tuan, dia buat kerja sebelum mati. Sebab tu walaupun mulut kita diam, walaupun tangan kita diam, walaupun kaki kita diam, tapi hati tak diam. Cuba tengok orang lumpuh. Tangan lumpuh, kaki lumpuh, badan lumpuh, hati tak lumpuh. Hati duk kata-kata. Cuba tengok orang sakit di hospital, duduk atas katil, kan bercakap. Duduk diam, duduk tengok orang sebelah. Orang sebelah tu ada tetamu ziarah, dia tak ada orang ziarah. Hati duduk cakap, badan tak bergerak. Dia tengok nurse lalu, nurse pergi, nurse lalu, nurse pergi. Dia tengok, dia bercakap. Serupalah saya sekarang sedang bercakap, tuan-tuan semua diam, tapi dalam hati tuan-tuan semua cakap. Mana dia jumpa baju warna merah, black? Hati duk bercakap. Pelik-pelik baju Ustaz ni, main tang mana jumpa? Itulah dia hati. Kalau syaitan yang hasut kita, binasalah kita. Tapi kalau kita ikut ilham dari malaikat, selamat kita. Nombor 1, hati tumpuan syaitan ataupun malaikat tadi. Baik, yang kedua, bahawasanya kesibukan hati itulah paling banyak. Maka sesungguhnya akal dan hawa nafsu kedua-duanya berada pada hati. Anggota yang paling sibuk apa dia? Hati. Bukan jari ke Ustaz? Kalau kita menulis pun hati bercakap. Kita menulis tak bunyi ke hadapan adinda yang dikasihi. Hati bercakap, tangan bergerak. Kalau tangan tak bergerak pun hati bercakap. Sebab itulah anggota yang paling sibuk ialah hati. Tak percaya cuba tengok masa kita sembahyang. Tangan diam, mulut diam. Pasal yang baca Fatihah tu imam. Tapi hati macam-macam dia fikir. Dia tengok sejadah orang sebelah, sejadah dia kecil. Dalam hati dia cakap,
dah kata bawa sejadah besar. Nampak? Hati duk cakap pada orang bawa sejadah kecil, kena repot ni. Tu nama dia busuk hati. Yang bawa sejadah kecil pula, aku senang bawa sejadah kecil, sempoi. Boleh orang motor boleh. Nampak tak hati kita? Tengok orang nombor 3 pula tak pakai sejadah. Dua-dua tengok dia. Ha, ni apa ni? Orang dah kata ada SOP buat sejadah. Degil betul. Yang tak bawa sejadah pun duk kata dalam hati dia. Aku lagi sempoi sejadah pam tak ada. Allahu Akbar. Nampak ada hati tu tak? Adakah yang Tok Imam tadi hati tak kacau? Hati dia pun sibuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia seorang sebut amin, makmum tak sebut amin. Hati bercakap, apa pok-pok ni nak sebut amin memalah. Sekali dia tanya pula, aku nak baca apa? Qul huwallah sudah. Qul huwallah leceh. Orang lain mau hafal qul huwallah. Dia baca ayat atas surah Ad-Dukhan. Baru dia tahu siapa aku. Surah Ad-Dukhan. Masuk ayat ketiga lupa. 4 kali ulang tak kena-kena lagi. Yang makmum pun tak boleh tolong dia pasal surah tinggi. Makmum cakap lagi. Kalau hang baca qul huwallah kan senang. Aduh, nampak tak tuan-tuan? Itulah hati. Mana pernah dia berhenti? Macam mana nak bagi hati dia yang kita panggil sebagai hati yang khusyuk, hati yang khuduk? Yang ni kena belajar tasawuf, baru kita rasa hati seronok. Hati adalah bahagian yang paling sibuk. Sebab apa? Sebab dalam dia ada 2 benda bergabung. Apa benda yang bergabung? Akal satu, nafsu satu. Dua-dua duduk dalam dia. Nafsu pun duduk di situ, akal pun duduk dalam tu. Akal cari jalan, nafsu duduk fikir. Nafsu duduk fikir, apa aku nak buat ni? Nafsu kata belah. Tak payahlah duduk dalam masjid lama-lama, belah. Nafsu kata belah. Pergi makan capati lagi bagus. Makan bihun sup batu lapan lagi bagus, sup tulang. Nafsu. Akal cari jalan. Akal kata macam mana nak keluar tu, macam orang pasang pula. Buat-buat lah ngesok sikit-sikit, ngesok kat tiang sikit, river hancur lo. Nampak? Dia menyempurnakan nafsu. Akal ni menyempurnakan apa kehendak nafsu. Di mana bersarang dia benda ni? Bersarang dia dalam hati. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur ayat 63. Qad ya'lamullah alladzina yatasallaluna minkum liwadha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui siapa di kalangan mereka yang berlahan-lahan, berangsur-angsur meninggalkan Nabi Muhammad, berlindung di sebalik rakan-rakan dan sahabat-sahabat dia. Ada jenis macam itu tuan-tuan. Bila Nabi duk mengajar ni, ada yang puak-puak munafik, dia tak suka dengan ajaran Nabi. Dia nak keluar takut orang nampak, takut Nabi nampak. Tapi hati nak keluar juga, nafsu nak keluar juga. Maka pada masa tu akal fikiran dia kata, kamu berselindung di sebalik kawan kamu. Bila Nabi tengok ke sana, kamu lari sikit. Bila Nabi tengok ke sini, kamu lari sikit. Lama-lama dia lari tinggalkan Rasulullah. Ini sifat munafik. 2 benda ni akan ada tuan-tuan. Akal dan nafsu. Nafsu dan akal. Baik. Maka hati merupakan medan peperangan 2 pasukan askar, iaitu hawa nafsu dan tentera-tenteranya serta akal dan tentera-tenteranya. Maka hati selama-lamanya berada di dalam medan peperangan, pembunuhan dan pertentangan kedua-dua pasukan tadi, dan wajiblah bagi sebuah kota pertahanan dikawal, dijaga dan tidak dialpakan daripada pengawasan.
Sebab tu hati perlu ada jaga. Hati kena ada benteng. Saya dah kata pada tuan-tuan, di antara yang paling kuat syaitan duk kacau kita bila kita buat ibadat. Bila kita nak semayang ya, macam-macam perasaan dia datang. Perasaan malas. Syaitan kata awal lagi baru 7.15, tengoklah drama lu. Setan duk mari dah, duk pujuk hati tu. Masuk maghrib 7.4 minit, 7.5 minit lah, baru 7.15. Wah, relax lah. Kemudian kita bangun pergi ambil wuduk, tengok-tengok handphone bunyi tak, angkat tak, nyembang sekejap, letak handphone, tengok pula WhatsApp pula. Apa WhatsApp siapa? Setan. 7.35 masuk bilik air, ambil wuduk apa semua, dah keluar bilik air, masuk balik, kepala belum basuh, masuk balik basuh kepala, was-was. Bila kita angkat takbir nak sembahyang, syaitan datang. Maka pada masa itu banyaklah orang yang tewas kerana tidak khusyuk. Dia mari siang malam pagi petang, daripada kepala sampai ke kaki. Waktu itulah terasa nak terkentut. Sebelum sembahyang tak terasa nak kentut. Tengah sembahyang tu perut bergelodak, gelobok ni mai. Ada pula tengah-tengah sembahyang, masa itulah gatai telinga, gatai celah punggung, semuanya ada. Syaitan masa itulah menguap, berbunyi satu rumah. Menguap ni. Setan tu nama dia. Masa tu cicak berbunyi pun dia cari. Masa tu lah cicak nak wrestling sama-sama cicak pun. Dan dia tengok lagi, rasa menang yang kecil dah, mampu dah besar tu. Dan dia tengok lagi. Tengah-tengah semayang 7.50 tu lah ambulans lalu. Siapa nak beranak tu? Semua benda datang tuan-tuan. Sebab tu Imam Al-Ghazali dalam kitab dia satu lagi, Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali kata bagaimana nak mengelakkan kita ni daripada tidak khusyuk. Macam mana nak bagi khusyuk? Kata Imam Ghazali, waktu kita nak sembahyang tu jangan ada benda lain yang aku nak buat lepas sembahyang. Ulang balik. Jangan ada satu perasaan aku nak buat benda ni lepas habis sembahyang. Dia insya-Allah khusyuk. Tapi kalau tuan-tuan cakap lepas sembahyang ni aku nak tengok bola, Allahu Akbar, 20 sembahyang 20 minit 10 minit tu bola dalam tu. Lepas sembahyang ni aku nak makan, lepas sembahyang ni aku nak keluar, lepas sembahyang ni aku nak tengok cucu, lepas sembahyang ni aku nak tengok Ultraman Doraemon. Memang tak khusyuk. Lapangkan pemikiran, tak ada apa-apa yang aku nak buat selepas sembahyang melainkan aku sembahyang ni nak menghadap Tuhan ya. Kita boleh mengkhusyukkan hati kita. Itu kata Imam Al-Ghazali, bagaimana nak datangkan khusyuk waktu sembahyang. Jadi lepas ni tuan-tuan, jangan duk bercita-cita lepas habis sembahyang ni aku nak buat yang ni, lepas habis sembahyang ni aku nak buat yang ni. Sebab tu Nabi ajar pada kita, kalau ada benda dah depan mata, makanan, kita nak sembahyang, selesaikan makan. Kalau tidak, tak khusyuk, hati kita akan teringat ke makan. Abang, nasi dah siap, marilah makan. Kejap, aku nak buat isyak dulu. Elok duduk atas sejadah, anak saudara datang, satu van. Dia orang dah boleh rentah negeri. Satu van datang, Assalamualaikum maklum, Pak Long, Assalamualaikum. 12 orang. Van RS tu. Allahu Akbar. Habislah nasi aku, bismillah. Membalak tuan-tuan. Bila nak khusyuk? Sebab tu Nabi suruh settle dulu. Sebelum sembahyang tadi ni, nak terkencing, pergi kencing. Ada yang nak terberak, pergi berak. Tak, dia sembahyang juga dalam keadaan nak terkencing. Allahu Akbar.
Kena pula imam malam tu mood bagi punya baik, semuka dia baca. Tak menggeliat balong tu. Haram jadah dia. Dia tak khusyuk. Pi kencing dulu, pi berak dulu. Yang nak kentut, pi kentut dulu. Supaya masuk dalam semayang itu, setan tak ada ruang untuk kita nak goda, nak rosakkan hati kita. Dua. Yang ketiga, bahawa sesungguhnya perkara yang datang kepada hati itu adalah paling banyak. Apa dia? Namanya ialah lintasan. Lintasan hati datang bertalu-talu kepadanya seperti anak-anak panah, sentiasa jatuh padanya dan seperti air hujan yang sentiasa menghujaninya malam dan siang tak putus, dan anda tidak mampu menghalangnya. Lintasan-lintasan hati itu lalu ianya terhalang daripada mendatangi anda. Nombor 3, hati adalah tempat tumpuan lintasan. Ada lintasan dia suka komen orang, dia tengok, dia komen orang lah. Pakai sorban tapi rasanya belum pergi haji orang tua ni. Dia perasaan haji dah kan, hati. Yang kedua, lintasan pada diri sendiri. Aku ni taklah kaya, tapi tiap-tiap kali datang masjid aku bawa juga duit bubuh dalam tabung masjid. Taklah senang, tapi tak lupalah kat tabung masjid. Hati bercakap. Lagi lintasan hati yang paling jahat apa? Dia lalu kat tokong depan tu, dia tengok, tah tokong ni betul apa Tuhan. Ni paling jahat ni. Dia kata Islam ni betul ke? Ni lintasan paling jahat yang boleh bawa pada syirik, boleh bawa pada kufur. Kena jaga tuan-tuan. Kena ngucap selalu, istighfar selalu. Lintasan ni dia mari. Dia mari tengok tokong tu dengan perut boroi duk tengok kita tepi jalan. Kita duk berhenti kat traffic light. Kebetulan betul-betul tang kepala dia. Oh, dia tengok aku. Padahal dia tak nampak pun. Tapi hati duk kata. Belum lagi lintasan mari kepada dia bila dia dapat ujian. Anak mati, suami meninggal, isteri tak ada, tak pun dia kena penyakit. Dalam-dalam aku duduk semayang pun aku dapat sakit. Orang lain tak semayang pun tak ada sakit. Tuhan ni adil ke? Tu nama dia lintasan. Yang ni tuan-tuan, dia serang kita sungguh. Kaya pun dapat lintasan, miskin pun dapat lintasan, susah pun dapat lintasan, sakit pun dapat lintasan, sehat pun dapat lintasan. Jadi macam mana tuan-tuan nak bagi hati kita ni betul-betul diam? Yang ni yang saya kata tadi, kena belajar. Kena belajar macam mana nak didik hati. Satu, belajar tentang qadar. Satu, belajar tentang qada. Orang Melayu sebut qada dan qadar. Sepatutnya qadar dulu baru qada. Qada tu kita sebut takdir, sesuatu yang Allah dah tentukan. Qada ni jadi. Allah tentu dah umur kita 70 tahun, tu nama dia qadar. Takdir 70 tahun. Hari ni mati, nama dia qada. Sampailah dah qada lah. Kita ditakdirkan jatuh tangga. Dulu lagi Allah dah tetap dah, sekian-sekian hari bulan jatuh tangga masjid. Hari tu jatuh sungguh, nama dia qada. Yang dijatuhkan daripada dulu tu nama dia apa? Takdir. Dembuk jatuh di situ. Ketentuan Tuhan dah sampai. Kalau tak belajar dua benda ni, itu yang kita marah. Bila jadi tak elok pada kita. Kalaulah saya tak pergi ke masjid, saya tak aksiden,
silap pergi masjid. Kalaulah tu imam malam tu habis awal sikit baca doa dia, saya sempat balik rumah awal, rumah saya tak terbakar. Tu imam malam tu buat tahlil panjang, saya sampai mudah pukul 10, rumah terbakar. Kalaulah dia baca pendek, saya sampai 9.30 malam, tak terbakar rumah saya. Dia tak belajar takdir. Maka orang yang tak belajar takdir, tak mau memahami takdir, orang inilah yang paling dapat lintasan jahat. Dia salahkan Allah, dia salahkan orang, dia salahkan macam-macam. Baik, kemudian, dan tidaklah hati itu menempati mata yang berada di antara dua kelopak mata. Apabila dipejamkan, anda dapat beristirahat, atau anda berada di tempat sunyi daripada manusia, atau di malam yang gelap, maka penglihatan keduanya akan terpelihara daripada ternampak yang dilarang. Atau seperti lidah yang biasanya terletak di belakang dua dinding, iaitu gigi dan dua bibir, dan anda berdaya menghalangnya dan mendiamkannya. Tetapi hati adalah sasaran bagi lintasan hati yang anda tidak terdaya menghalangnya dan memeliharakan hati daripada sasarannya dengan apa hal sekalipun. Mata senang tuan-tuan. Bagaimana nak jaga mata? Jangan tengok. Tutup mata. Susah apa tutup mata? Tak nampak. Tuan-tuan tahu tak, ada seorang sahabat Nabi, dia duduk di kebun. Anak dia datang, bapa, Rasulullah wafat. Betulkah? Ya, Rasulullah wafat. Dia tulis tadah tangan, ya Allah, aku tidak lagi sanggup memandang orang lain selepas ketiadaan Rasulullah. Aku nak pandang Rasulullah, orang lain aku tak nak. Ya Allah, kau ambillah penglihatan aku, ya Allah. Buta mata dia, dia minta. Dia minta mata dia jadi buta. Sebab selepas Nabi wafat, aku tak mau tengok orang lain dah, aku nak tengok Nabi. Buta pun tak apa, buta pun tak. Allah bagi kat dia, punya sayang pada Nabi. Aku tak sanggup tengok orang lain selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Ni yang kata cinta pada Nabi ni. Sahabat-sahabat ni pelik tuan-tuan, cinta-cinta dia. Bila orang tengok Bilal bin Rabah sakit, keluarga dia sedih, Bilal bin Rabah ni nak mati dah nazak dah, dia pula boleh senyum. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Yang keluarga kata Bilal ni nak pergi dah, tak ada lah Bilal ni, tak lama tak ada. Dia senyum. Kenapa senyum? Dia kata aku nak jumpa dengan kekasihku Nabi Muhammad. Kita ni senyum bila mati, bila rompak rumah ahli bapa. Matilah iman. Tu cerita 40 menyamun ahli bapa. Bila bin Rabah nak mati, dia boleh senyum. Bila orang tanya sebab apa? Aku nak jumpa Rasulullah, aku seronok. Oh tuan-tuan, ni mata ni. Amru al-As, dia jadi gubernur di Mesir. Dia ni sahabat Nabi. Bila jadi gubernur di Mesir, orang tanya pada dia, boleh tak bagi tahu dekat kami macam mana rupa paras, bentuk wajah, tubuh Nabi Muhammad? Kau kan sahabat dia. Kata dia, kalau kau tanya pada aku macam mana rupa dia, aku tak boleh nak bagi tahu. Aku tak boleh nak cakap. Sebab apa? Sebab waktu aku hidup dengan Nabi, aku terlalu hormat. Aku tak sanggup tengok dia dengan pandangan yang tajam. Aku tunduk bila jumpa Rasulullah. Aku tak sanggup tengok dia dengan pandangan tajam. Ini Amru al-As pula. Macam kita bila menghadap raja, menghadap orang besar, mana ada kita nak tengok kiri kanan atas bawah dia? Baik, tunduk lagu tu ya. Amru al-As tengok Nabi ni, baik Rasul. Mata, ni nama dia mata. Menjaga mata senang. Nak selamatkan mata, pejam, selamat. Selamat. Mata ni lah yang jadi takut. Cuba mata buta, perompak datang, dia tak takut. Tuan-tuan takut sekarang pasal apa? Pasal nampak.
Mak ular mana tu? Lari. Cuba tak nampak. Mak ular mana? Nampak tak? Dia tak takut. Mak hantu mana? Kata dia. Kita ni takut sebab nampak. Tak nampak, selesai masalah. Dulu ada seorang perempuan, budak universiti, dia sesat dalam hutan. Depa buat camping apa semua dalam hutan. Dia sesat. Berpuluh-puluh hari sesat. Satu hari dia pergi sungai, spek mata dia pecah. Langsung dia tergagau-gagau. Orang tanya dia takut tak dalam hutan? Dia kata tak takut apa, nak takut apa, dia tak nampak. Ular pun tak nampak, rimau pun tak nampak, apa pun tak nampak, hantu main depan dia pun tak apa, dia tak nampak, dia rabun. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak bagi tak takut, minta buta, insya-Allah. Tak takut apa, lintas jalan pun tak takut, selama roh dia jalan tak ni. Kalau nak selamatkan mata daripada buat benda jahat, pejam. Mulut nak selamatkan daripada mengumpat, apa buat? Tutup. Tutup mulut. Telinga nak selamatkan daripada benda haram, pekuk. Tapi hati nak selamatkan daripada benda haram, tuan-tuan boleh buat apa? Boleh tutup? Boleh pekuk? Boleh pejam? Tak. Hati tetap bercakap. Sebab itulah benda yang paling susah dijaga, hati. Tangan nak jaga, buh dalam poket, selesai. Selesai. Kalau tangan dalam poket nak mencuri apa? Kalau tangan dalam poket nak rabah apa? Pergi pasal malam, buh tangan dalam poket, nak rabah siapa? Tapi hati kita tak boleh pekuk. Sebab tu nak jaga hati bukan dengan pejam. Nak jaga hati bukan dengan pekuk. Nak jaga hati bukan dengan masuk dalam poket. Nak jaga hati ialah dengan iman. Nak jaga hati ialah dengan iman. Macam mana sahabat-sahabat menjaga hati. Bila Nabi Muhammad sampai di Madinah, berebut orang minta Nabi duduk di rumah. Berebut. Kalau Nabi pilih yang ni, dia terkecil hati. Kalau Nabi duduk yang ni, terasa pula. Nabi kata tak apa. Sampai dekat rumah sahabat ni, Nabi pilih rumah dia. Rumah 2 tingkat. Sahabat Nabi ni rumah 2 tingkat. Jangan tuan-tuan duk faham rumah Nabi dulu buat gitu-gitu. Rumah 2 tingkat, atas ada, bawah ada. Sahabat tadi kata, ya Rasulullah duduklah di bawah. Kalau naik di atas, naik tangga payah. Biar saya duduk di atas, Rasulullah duduk di bawah. Baik. Bila dia naik di atas, dia fikir Nabi pula. Kalau aku bergerak banyak, saat lagi debu jatuh atas Nabi. Nanti aku bergerak tingkat atas ni, saat lagi debu tu jatuh atas Nabi pula. Kesian kat Nabi pula. Semalaman dia orang tak bergerak. Duk diam lelaki bini di atas. Jangan bergerak, takut Nabi debu. Tidur pun tidak, sebab nanti tak sedar golek-golek jatuh lagi. Tak tidur, tak bergerak. Besok pagi datang jumpa Rasulullah, mata lebam, mata bengkak. Kenapa mata kamu? Tak apalah Rasulullah, saya ni tak tidur semalaman. Kenapa? Saya takut bila saya bergerak, bila saya tidur, saya pusing sana pusing sini, debu-debu akan jatuh atas Nabi. Dia takut susah Nabi, saya diam sajalah. Ni nama dia hati. Tuan-tuan boleh nak jaga hati macam tu? Kita nak parking kasut tu pun tak jaga hati, main pijak kasut orang. Kita datang lambat, patutnya kasut jauh sikit. Tak, kita nak juga dekat. Kita sepak kasut orang, buh kasut kita itu. Tang kasut pun kita tak boleh jaga hati kita. Bayangkan tuan-tuan, macam mana kita ni nak jadi orang beriman, nak menjaga hati. Kita duk tengok satu budak duk menega bubur.
Kita lalu 4 kali. Macam tu lah dia duk, tak ada siapa beli bubur dia. Kalau kita singgah Ustaz, bagi RM10 kat dia. Adik, ni pakcik bagi RM10. Siapa-siapa yang lalu ni adik bagilah bubur ni percuma. Kesian dekat dia. Nega daripada petang sampai pukul 6 tak ada siapa singgah. Dalam poket kita ada 300. Kalau bagi RM10 tak luar. RM10 adik sedekah lah harga RM10 dekat orang yang lalu. Allahu Akbar. Nak bagi hati seronok. Tapi kita, abang, kesian orang tu abang, meniaga tak laku. Dah tak laku kata meniaga buat apa? Hati. Lagi hati duk kata, abang depa meniaga bubur depan tu abang, 2 hari je hang tengoklah, tutuplah. Ni hati. Abang dia meniaga bubur laku bang. Kalau gitu hang meniaga bubur sebelah dia juga. Kalau dia bubur Perak, hang bubur Selangor. Inilah di hati tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita nak belajar lagi tentang bagaimana cara membersihkan hati dan menyelamatkan hati kita daripada dirosakkan. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.